Mestilah, ya. Maknanya kalau tak sekufu tu ada kekurangan lah pada pernikahan tu. Contohnya, isteri mengaji tinggi sampai PhD, suami baru SRP contohnya, tak salah. Tapi cara pemikirannya mungkin berbeza. Isteri pula oleh kerana mengaji PhD, cara berfikir tu cara PhD lah. Setiap satu benda tu dia buat analisa dulu umpamanya. Suami yang SRP ni belasah aja contoh. Jadi lama kelamaan dia ada kesan. Dia ada kesan. Bukan nak menghina, tidak. Maknanya bila perkahwinan tu dia kena ada sepadan. Sama juga rakyat biasa tiba-tiba nak kahwin dengan kerabat dia raja. Kekok tu. Kita pun rasa nak pergi kedai kopi, rasa nak pergi pasar, rasa nak bercakap panggil kawan panggil masuk pula istana nak panggil mana boleh. Ada bahasa-bahasa jadi tak boleh. Jadi sekufu, maksudnya sekufu. Dalam bahasa Melayu disebut dengan makna setaraf dan sekufu. Okey, baik, cuba kita tengok huraian dekat bawah. Kafa'atun, makna bahasa ialah sepadan, makna istilah ialah ghara, yang memberi makna setaraf dan sekufu. Jika perkahwinan dengan tiada sekufu, maka ia suatu keaiban pada pasangan satu. Kemudian dalil perkahwinan secara sekufu, ada dalil tuan-tuan. Yang saya petik ini ialah hadis riwayat Al-Hakim. Nabi SAW kata, takhayyaru ni pilihlah kamu, linutafikum, keturunan kamu, wa ankihu, dan kawinlah kamu. Bila Nabi kata wa ankihu, kawinlah kamu, dia sebut al-akfa'ah. Al-akfa'ah tu maksudnya sekufu. Wa ankihu ilaihim, dan kawinlah dengan mereka. Baik. Okey, bahagian perenggan pertama tu tak susahlah. Okey, sekarang kita masuk yang kedua. Balik pada teks yang yang saya copy kat atas tu. Kufu ini diambil kira atau diperhitung dalam perkahwinan. Dia mula-mula teks ni sebut kufu tu diambil kira, kriteria dia dalam memilih pasangan. Bukan untuk mengesahkan nikah. Mana pada asalnya dia hanya suatu perkara yang diambil kira untuk mencantikkan perkahwinan. Pada asalnya tak ada kena-mengena tentang sah nikah. Asalnya malahan ia hak bagi seorang perempuan atau wali. Namun begitu, sebenarnya kufu ni dipegang oleh tuan punya diri pada perempuan, ataupun pada lelaki, pengantin lelaki, atau pada walinya. Walaupun begitu, maknanya ayat ni mula menceritakan tentang hak kufu pada perempuan, bakal isteri, pada bakal suami, dan juga pada wali. Dari itu, keduanya ada hak pula menggugurkannya. Maknanya kufu ni ialah pada hak pengantin dan juga pada wali. Jadi bila hak kepada pengantin, bakal pengantin lelaki atau perempuan, dan juga pada wali, ada masa-masanya dia kata aku nak gugurkan hak aku. Boleh lah. Boleh. Dan jadi syarat. Ayat ni mula cerita. Asalnya kufu ni hanya kriteria ataupun perkara-perkara yang diambil kira untuk mencantikkan perkahwinan. Okey, cuba kita baca dia pula. Dan jadi syarat bagi mengesahkan nikah jika kedua-duanya tak redha. Baik, dia kata kufu ni menjadi hak kepada bakal pengantin lelaki dan bakal pengantin perempuan dalam memilih pasangan, dalam melangsung perkahwinan. Okey, asalnya ialah kriteria untuk mencantik perkahwinan dan juga hak pada wali. Okey, lepas tu dia kata pula, sama ada bakal pengantin perempuan atau bakal pengantin lelaki atau wali, dia boleh saja menggugurkan hak dia ketika itu. Apa saja yang menyebabkan terbantuknya perkahwinan oleh faktor kufu tidak lagi valid. Kemudian dia kata, dan jadi syarat bagi mengesahkan nikah jika kedua-duanya tak redha. Baik, yang ni perlu kepada contoh. Kita berhenti dulu baca setakat tu, kita pergi pada contoh. Maknanya ada ketika-ketika tuan-tuan, kufu ni dia bertukar daripada
satu kriteria atau sifat yang perlu dia ambil kira untuk memilih bakal suami dan isteri, tiba-tiba dia boleh bertukar menjadi syarat, dan kalau tak ambil kira kufur, boleh tak sah nikah. Okey, cuba kita lihat contoh pertama. Okey, contoh pertama muka surat kedua tu yang saya tulis tu. Okey, contoh ni saya patah balik merujuk pada nota sebelum ni, kitab yang sama, ya. Perbahasan tentang wali mujbir, muka surat 70. Saya baca, wali mujbir, ni cerita pasal wali mujbir. Nak cerita betapa bila masuk bab ni, kufur dia jadi penting. Wali mujbir ni apa tuan-tuan? Wali yang boleh paksa anak dia atau cucu dia untuk kahwin. Ada dalam Islam, ada. Maknanya wali mujbir ni ayah ataupun datuk lah. Ayah ataupun datuk, lain tak boleh. Okey, wali mujbir harus mengkahwinkan mauliyahnya ataupun orang yang diwalinya yang dara dengan tiada izinnya dengan 7 syarat. Dengan 7 syarat. Kalau nak tengok 7 syarat tu, tuan-tuan buka balik muka surat 70 dah. Muka surat 7 ni ada 7 syarat. Jadi yang tu tak payahlah saya ulang, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Muka surat 70 ada syarat-syarat yang diperlukan untuk wali mujbir mengahwinkan anak dara dia atau cucu dia tanpa izin dia. Yang saya nak sebutnya, satu daripada syaratnya ialah sekufu. Dia hanya boleh paksa cucu dia atau anak dia untuk kahwin selain daripada 6-7 syarat tu, satu daripadanya sekufu. Kalau tak sekufu, dia tak boleh paksa. Bahkan kalau dia paksa kahwin juga, nikah dia tak sah. Situ dah jadi heavy, situ dah jadi kuat. Nampak? Jadi kita baca contoh ni. Wali mujbir harus mengahwinkan mauliyahnya, yakni orang yang diwalinya, yang dara, yang tiada izinnya dengan 7 syarat. 7 syarat ni tuan-tuan rujuk dia lah. Salah satu syaratnya ialah sekufu ataupun sataraf antara anak dan cucu dengan bakal suami. Dia kena sekufu. Persoalan dia, jika tidak sekufu, wali mujbir tidak harus mengahwinkan bakal pengantin. Maknanya ketika itu dia tak boleh paksa. Kalau tak sekufu. Saya ulang balik. Persoalan dia, jika tidak sekufu, wali mujbir tak harus mengahwinkan bakal pengantin. Ketika itu, orang yang diwalinya, anak-anak daranya, ada hak untuk tak berkahwin. Ada hak untuk tak berkahwin. Baik, itu cerita dia. Dalam masalah wali mujbir, dia hanya boleh kahwinkan yang sekufu. Kalau tak sekufu, anak dara dia tu, anak dia ke cucunya boleh kata, ayah tak nak kahwin. Dia tak boleh kahwinkan. Dia terus hidup, tak sah. Cucu dia kata, tok tak nak kahwin sebab tak sekufu. Dia kahwinkan juga, tak sah. Baik. Ketika itu, sekufu menjadi syarat. Ini yang dikatakan asalnya hanya kriteria. Sekarang dah bertukar jadi syarat. Jika mauliyahnya, maknanya jika orang yang diwalikan, anak dara tadi, cucu ataupun anak, tak reda, gugurkan kufu sebagai syarat, wali tak boleh nikahkan, kecuali anak dara tadi reda gugurkan syarat. Maknanya ini yang dikatakan kufu ni hak kepada pengantin perempuan tadi. Faham tak? Maknanya kalau dia reda nak gugurkan, tak apalah, tok nak sangat, saya terimalah walau tak sekufu, baru boleh kahwin. Kalau dia kata saya tak nak sebab tak sekufu, nanti kita akan lihat secara detail lah sekufu tu apa. Maknanya tok dia ke ayah dia tak boleh paksa. Sekarang tuan-tuan nampak, asalnya kufu tu hanya kriteria saja.
satu sifat yang diambil kira untuk memilih pasangan. Tiba-tiba dalam kes wali mujbir ni, syarak menetapkan untuk wali mujbir menikahkan anak dia tanpa izin. Ada 7 syarat, satu daripadanya sekufu. Okey, kalau tak sekufu, dia tak boleh teruskan. Dan hak sekufu tu ialah hak anak dia. Kalau anak dia kata, ayah, saya terima walaupun tak sekufu, baru boleh nikah. Nampak? Satu. Contoh kedua, ni saya rujuk kitab yang sama, Fiqh Idaman Penuntut, dalam fasa yang berkuasa menjadi wali. Baik. Antara sebab berpindahnya hak wali kepada wali hakim. Saya ulang balik. Antara sebab berpindahnya hak wali kepada wali hakim ialah keengganan wali dalam pernikahan sekufu. Ini cerita lain pula. Ni cerita ni antara suami, bakal isteri ni dah sekufu semua. Nanti kita akan lihat sekufu tu ada 5-6 perkara. Dah sekufu dah. Belajar sama-sama kat universiti. Okey. Hatta tadika pun start sekali. Keluarga dia pula setara. Sama-sama orang Melayu. Maknanya pendidikannya, lepas tu kerja pula lebih kurang pengkatnya, mana sekufu lah. Pemikirannya, keturunannya, keluarganya, pekerjaannya, pendapatannya, semua sekufu. Dalam hal yang macam ni, contoh dia bagi tahu, antara sebab berpindahnya hak wali kepada wali hakim, keengganan wali dalam pernikahan sekufu. Tiba-tiba ayah dia tak nak nikahkan dia. Sebab boleh jadi ayah dia tu berkenan dengan orang lain. Anak dia ni berkawan lama dia ni. Start daripada tadika lagi berkawan sampai masuk universiti, sampai bekerja. Okey. Dalam pernikahan yang sekufu semua benda ni, dia pergi pada hak. Hak dia sebenarnya berada pada tangan anak dia. Baik, kita baca dulu. Antara sebab berpindahnya hak wali kepada wali hakim ialah keengganan wali dalam pernikahan yang sekufu. Jika wali enggan, walaupun wali merupakan bapanya sendiri, perkahwinan itu akan diwalikan oleh sultan. Maknanya dalam kes yang macam ni, semua sekufu, wali itu akan pergi kepada wali hakim. Wali hakim boleh nikah. Tapi tak seronok lah kan. Tak seronok dah ayah masam muka, anak tak seronok lah, tak seronok. Tapi kemungkinan keadaan ni boleh terjadi. Hal ini kerana mengahwinkan perempuan dengan yang sekufu adalah tanggungjawab wali. Ni pada ayah-ayah, dia kena faham. Bila ada anak dengan pasangan dia dah serasi, dah nampak, dia tahu semua sekufu, ketika itu menjadi tanggungjawab kepada ayah dia untuk mengahwinkan yang sekufu. Walaupun boleh jadi dia ada plan lain. Jika mereka enggan menunaikan tanggungjawab, maka hakimlah yang perlu melaksanakannya. Baik. Persoalannya jika tak sekufu, wali mujbir ada hak untuk tidak mengahwinkan, dan wali hakim tak boleh mengambil kuasa wali. Saya ulang balik. Persoalannya, jika tak sekufu, maknanya jika dia buktikan tak sekufu, ayah dia buat research, ayah tak setuju, buat research, cek, rupanya tak sekufu. Adalah 2-3 benda tak sekufu. Sama ada dari segi pelajarannya, gajinya, katalah kes tak sekufu. Ketika itu, wali mujbir ada hak untuk tidak mengahwinkan, dan wali hakim tak boleh ambil alih. Poin dia nak beritahu tuan-tuan, betapa besarnya faktor kufu di sini. Dulu kita bincang, ingatkan sekufu ni sekadar kata nak kahwin pilihan sekufu, tak sekufu tak apa. Rupanya tak, bukan sekadar tu, dia lebih. Kenapa sampai tahap macam tu?
Sebab Islam mementingkan keharmonian, rukun dan damai rumah tangga yang akan dibina. Nak bina tu, kalau boleh, biar adalah kesefahaman tu. Kesefahaman tu datang daripada latar belakang yang sekufu. Kalau tak ada kesefahaman, masalah besar. Masalah besar. Walaupun kedua-dua tu nampak faham agama, tak sekufu punya pasal, boleh tak lama. Boleh tak lama. Baik. Ketika ini, ini saya baca nota saya sendiri lah, tak ada dalam nota tuan-tuan. Ketika ini kufu menjadi syarat, kecuali wali redha gugur haknya tentang tak sekufu. Boleh dikahwinkan oleh wali hakim jika wali tak mahu kahwinkan. Maknanya saya ulang balik. Ketika ini kufu menjadi syarat, kecuali wali redha gugurkan haknya tentang tak sekufu. Ni dalam kes wali tu dapat buktikan tak sekufu. Wali buktikan tak sekufu. Jadi dalam kes macam ni, berubahlah keadaan dia. Jadi poin dia nak bagi tahu adalah kufu. Contoh yang ketiga. Yang ketiga ni pasal wali mujbir, muka surat 70. Ini saya petik ulang balik sebab tulisan-tulisan teks yang sebelum ni dia ada kena-mengena. Adapun wali yang sudah 3 kali atau lebih, ni wali pula. Adapun wali yang sudah 3 kali atau lebih enggan menikahkan mauliyahnya yang memenuhi 3 syarat, iaitu baligh, berakal dan sekufu, maka dia jadi seorang fasik. Sampai tahap macam tu. Bila anak dara dia tu dengan pasangan dia tu memenuhi 3 syarat, ini kes membawa kepada fasik. Membawa kepada fasik. 3 syarat tu ialah baligh, berakal dan sekufu. Sekufu nanti kita akan lihat banyak sebenarnya, ada 5-6 perkara yang bila penuh benda tu dikatakan sekufu lah. Ayah yang tak menikahkan anak dia lebih 3 kali, ayah dia jatuh fasik. Subhanallah. Ketika itu berpindahlah kuasa wali kepada wali ab'ad. Okey, dalam bab wali fasik ni dia termasuk dalam tajuk kalau yang kita bincang dulu ialah yang menghalang daripada wali berfungsi dengan kuasa wali dia. Dia ada 6 syarat kan. Jadi kalau yang terhalang macam ni, dia tak pergi pada wali hakim, dia pergi pada wali ab'ad. Maknanya wali-wali yang selain dah ikut senarai dia tu. Baik, saya ulang balik. Jadilah dia seorang fasik. Ketika itu berpindahlah kuasa wali itu kepada wali ab'ad pada mengahwinkannya, tidak wali hakim lagi. Persoalannya, jika tidak sekufu, wali mujbir ada hak untuk tidak mengahwinkan. Maknanya cerita yang jadi fasik tu bila sekufu. Bila tak sekufu, sebaliknya lah, wali mujbir ada hak untuk mengahwinkan, dan wali hakim tak boleh mengambil kuasa wali. Bukan wali hakim ni tuan-tuan, mana wali ab'ad tak boleh ambil. Dalam kes ni tuan-tuan kena potong tu, saya salah tulis tu. Dalam kes fasik, dia bukan wali hakim, dia pergi kepada wali ab'ad. Kita ulang balik. Persoalannya, jika tidak sekufu, wali mujbir ada hak untuk tidak mengahwinkan, dan wali ab'ad tidak boleh mengambil kuasa wali. Tolong potong tu wali ab'ad, bukan wali hakim. Dan wali tidak menjadi fasik. Maknanya pusing balik cerita kufu ni sangat besar. Pengaruh dia sangat besar. Dia main kufu je sebenarnya. Syarat untuk menjadikan seorang wali itu fasik, kalau dia menikah 3 kali, satu daripada syarat tu sekufu. Selepas daripada baligh, selepas daripada berakal, satu lagi sekufu. Nota bawah tu, sekiranya perempuan meminta dikahwinkan dia dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya, harus wali mujbir
menukarkan dengan lelaki yang lain yang sekufu juga. Ini kes, maknanya kalau wali mujbir nak tukar boleh, tapi yang tukar tu pun sekufu juga. Sama padan, paras rupa, sama cantik, sama handsome, dari segi gaji pun lebih kurang, pendidikan pun sama, latar belakang pun sama. Baru tu baru boleh. Nak cari itulah jenuh tu kan. Sebab dia kerana pandangan wali lebih jauh dan lebih luas. Maknanya kalau nak suruh kahwin orang lain boleh kena sekufu juga. Baik, balik kepada teks yang saya copy daripada Fiqh Idaman Penuntut. Setakat ni tuan-tuan boleh ikut kan? Tak laju sangat dah kan? Maknanya besarnya kuasa kufur ni, besar sangat. Baik. Perenggan yang ketiga dalam teks 107 tu, maka jika dikahwinkan perempuan dengan seorang lelaki yang tiada sekufu dengan redanya perempuan itu oleh walinya yang tunggal atau salah seorang daripada wali-wali yang satu darjat dan yang lainnya, sahlah nikahnya. Maknanya ayat ni masih duk cerita tentang sekufu. Asalnya sekufu tu very strong. Nak kahwinkan dengan lelaki dengan tak sekufu. Tapi kalau perempuan tu reda, sah lah. Itu cerita dia. Sahlah nikah itu. Tetapi hakim dan qadi tidak sah menikahkannya. Dia wali hakim ni, dia ada dalam nota yang saya tulis nombor muka surat 2 tu, wali hakim ni boleh take over dalam 4 keadaan saja. Dalam 4 keadaan. Kalau tengok balik yang poin syarah nombor 4 tu, wali hakim berfungsi bila nombor 1 tak ada wali langsung. Atas sampai ke bawah cari sampai tak jumpa, wali hakim masuk. Kemudian wali berada jauh 2 marhalah, baru dia masuk. Walaupun wali abad ada, wali yang lain tu ada, dia boleh atau sebab lebih 2 marhalah, wali hakim boleh masuk. Ataupun wali enggan menikahkan dalam pasangan sekufu, wali hakim masuk. Ataupun wali dalam ihram, wali hakim masuk. Selain daripada tu, dia pergi pada wali-wali yang lain dalam susunan tu. Kita baca balik. Maknanya sahlah nikahnya, tapi hakim dan qadi tidak sah menikahnya. Sebab tak ada isu lah, tak ada isu. Okey, ni sebagai tambahan disebut dalam kitab Idaman Penuntut, tersebut dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in maksudnya lebih kurang di dalam perbahasan ulama mutaakhirin, jika perempuan minta dinikahkan padahal dia tidak dapat lelaki yang sekufu dan dia takut fitnah, yakni berzina, hendaklah qadi menerima permintaan itu, wajib dinikahkan kerana darurat. Ini pada perempuan yang ada wali tapi ghaib, seperti musafir. Ini walaupun tak sekufu, tapi oleh kerana takut berlaku fitnah, ini oleh kerana anak-anak muda yang mungkin pergaulan tak terkawal, dalam kes-kes yang memang kritikal, wali hakim boleh masuk. Cumanya kata pengarang kitab ni, ini dalam kes wali lebih pada 2 marhalah. Dia balik pada peraturan bila wali hakim boleh masuk tu, ada 4 perkara saja. Adapun perempuan yang tiada mempunyai wali langsung, sahlah dikahwinkan oleh qadi dengan lelaki yang tiada sekufu itu dengan permintaannya atas syarat takut jadi fitnah, menurut pendapat ulama yang terpilih yang lain daripada Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Baik, cerita di sini ialah tentang kalau tak sekufu, dah permintaan perempuan suruh nak kahwin atas sebab berlaku fitnah, boleh, tak ada masalah. Jadi poin dia, 2 contoh ini cerita pasal hak, benda hak kufu tu berada pada tangan perempuan, wanita tadi. Baik.
Dalam hal yang ketiga ni, saya masukkan nota. Nota ni rasanya perlu kita, saya pernah sebut dulu. Nota ni berkenaan dengan redha nikah. Jadi redha nikah ni ialah kaitan dengan apa yang kita bincangkan di sini. Maknanya kalau misal kata yang kita sebutkan tadi, kufu tu ialah hak pengantin. Wali mujbi paksa nikah, syarat dia kufu, tak boleh lah. Tapi dengan syarat pengantin perempuan sanggup gugurkan hak kufu yang ada pada diri dia. Baik, ni cerita apa? Ni cerita pasal redha. Cerita pasal redha. Dia terima tak terima yang tak kufu tadi? Kalau tak boleh terima, tak boleh lah. Jadi dia balik pasal redha. Jadi maknanya kita orang yang mengaji ni, semakin kita mengaji, semakin kita faham, bila kita nak menikahkan anak-anak kita tu, satu perkara penting ialah perbincangan di antara wali dengan anak-anak. Jangan pelakar bodoh, tak elok, bahaya. Kadang-kadang budak ni dia tak bercakap banyak, tapi dalam hati dia ada. Jadi perlu. Baik, nota ni saya rasa mustahak untuk kita ulas. Saya ulang balik. Izin dan redha, yang ni saya petik daripada tulisan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Izin dan redha nikah dari bakal pengantin perempuan. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menulis, para ulama bersepakat bahawa ijab dan qabul adalah rukun. Itu memang tak ada masalah dah. Semua orang sepakat. Kerana dengan keduanya, salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain. Ijab qabul. Ijab ni, aku nikahkan di kau, bla 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 bla. Aku terima nikahnya, bla 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 bla. Itu ijab qabul. Baik. Kata ulama, dengan ijab qabul ni berlakulah ikatan. Cuma penting di sini, dia kata, sedangkan keredaan adalah syarat. Maknanya ijab qabul tu boleh dilafazkan, tapi syarat kepada ijab, syarat kepada qabul ialah redha. Kalau kena paksa, ini yang terbalik ni. Tak boleh nikah paksa, dia boleh gugur balik. Kita baca. Redha kedua belah pihak dan tiada paksaan merupakan syarat menurut jumhur ulama. Pernikahan tidak sah tanpanya. Apa dia? Redha. Kalau anak tak redha, tak sah mengikut jumhur ulama. Jika satu belah pihak dipaksa menikah, maka akad tersebut rosak. Hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanad hadis ini ialah hasan. Ada seorang perempuan bertamu kepadanya, kata Aisyah. Perempuan datang jumpa dia dan berkata, sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya. Ada kes, ayah dia nikah dengan anak saudara agar dapat sesuatu lah, umpamanya akan dapat kontrak ke, macam cerita-cerita drama yang kita pernah tengok, dapat tender ke, dapat benda lah. Maknanya nak dapat tender, nikah anak, padahal anak ada boyfriend lain contohnya. Sedangkan saya tak suka hal ini, dia kata. Dia tak suka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, duduklah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Rasulullah pun datang. Lantas dia bagi tahu baginda perihal itu. Kemudian baginda mengutuskan orang untuk menemui ayahnya, menjemputnya. Bila Rasulullah balik dengar masalah ni,
Dia panggil sahabat dia, pergi panggil ayah dia untuk mari nak jumpa. Lantas keputusan diserahkan kepada perempuan tu. Subhanallah. Maksudnya keputusan perkahwinan tu diserah pada anak dia. Ini yang Rasulullah buat. Macam yang kita baca tadi lah, masalah kufu dan sebagainya. Kemudian perempuan tersebut berkata, wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku ingin memberitahu para perempuan bahawasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak. Hadis riwayat Nasa'i. Baik, huraian dia. Dr. Wahbah menyebut maksudnya, jika tidak memiliki hak, ulang balik. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut maksudnya tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak disukai. Hadis di atas menunjukkan bahawa keredaan merupakan syarat sahnya pernikahan dan paksaan dapat menghilang rasa redha. Pendapat inilah yang kuat kerana saling meredai merupakan pokok dalam semua akad nikah, seperti juga jual beli. Maknanya termasuk dalam kes jual beli pun kena ada redha, tak boleh paksa. Tak boleh paksa dan tak boleh ada tipu menipu dalam jual beli sendiri pun. Ataupun kita sorok benda pun tak boleh. Tak boleh. Kita tutup satu benda supaya jualan kita tu menjadi, tak boleh. Kalaulah yang kita tutup tu cukup besar, boleh menyebabkan terbatalnya jual beli dalam Islam. Yang kita praktis sekarang ni cerita lain dalam Islam. Kalaulah yang kita tutup tu cukup besar, boleh terbatalnya jual beli. Dia panggil, dalam istilah ni dia panggil gharar. Saya ulang balik, istilah ni dia panggil gharar. Tuan-tuan boleh google lah dalam internet, type kataan gharar, dia akan keluar, dia akan pergi kepada bab jual beli. Sambung sikit lagi boleh Baik. Sekarang kita akan lihat dalam kitab kita ni, halaman 73 dan 74, dia menceritakan tentang kufu, syarat-syarat kufu. Saya baca, adalah kufu itu berpunca dari 5 perkara. Yang pertama, kemerdekaan. Lawan dia, kehambaan. Kedua, kesopanan. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai iffah. Ketiga, keturunan. Keempat, pekerjaan. Kelima, kecacatan. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, merdeka atau hamba. Ni satu. Maknanya orang yang merdeka tak sekufu kalau kahwin dengan hamba. Cuma sekarang ni tak adalah kes ni. Yang kedua, kesopanan, iaitu akhlak, agama dan akhlak. Fiqh Haji menjelaskan kufu aspek agama. Dia kata lelaki fasik tak sama dengan perempuan yang solehah. Dalil dia, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang benar-benar beriman seperti orang yang benar-benar fasik? Mereka tak sama. Jadi nak kahwin pun tengok juga anak kita ni umpamanya suka pergi surau, suka mengaji, tiba-tiba nak dikahwin dengan satu orang kaya, datang rumah pakai rantai contoh dia. Tak kena dah tu. Mula-mula start dah tak betul dah tu. Jadi biarlah sama. Yang ni suku agama, yang tu pun suku agama, baru tak apa. Yang ketiga, keturunan. Contohnya keturunan raja-raja dengan orang kebanyakan. Tu kira kufu juga. Macam saya sebut tadi lah, orang biasa tiba-tiba kahwin dengan kerabat dia raja, kena duduk istana seminggu demam. Nak biasa dengan apa ni, bahasa pun satu hal kan. Dabang kan. Nampak gaya kita tak sempat habis ni tuan-tuan ni. Sebab huraian belakang ni panjang juga. Tak apalah. Kita baca ringkas-ringkas pada sambungan mana kuliah akan datang insya-Allah.
Yang keempat, pekerjaan dia. Fiqh manhaji menjelaskan dalam kufu aspek pekerjaan. Pekerjaan tukar sapu adalah tidak sekufu mengahwini anak ilmuwan dan hakim dan sebagainya. Tak boleh juga. Tak boleh. Tapi kalau nak juga, sama-sama nak, tak apalah. Boleh jadi ada faktor yang lain. Sebab kadang-kadang kita kena lihat semua aspek. Boleh jadi anak tukang sapu ni rupa-rupanya lebih soleh daripada orang-orang bangsawan. Boleh jadi. Jadi bukan makna tengok satu benda tu je, tengok bab-bab lain juga. Boleh jadi dengan perkahwinan itu dapat cucu yang soleh-soleh juga. Kita tak tahu, wallahu alam. Yang kelima, cacat. Fiqh manhaji menjelaskan kufu aspek cacat. Seorang lelaki gila tak sekufu dengan seorang perempuan yang tidak berpenyakit. Dalam bab lain samalah, orang yang kena penyakit kusta, tiba-tiba walaupun penyakit kusta ni, walaupun dia dah sembuh, dia nampak cacat kan, tak sesuai lah. Bukan nak hina ke dia, sebab dia nak hidup panjang. Jadi kena cari yang sesuai dengan dia, yang tak cacat dengan yang tak cacat. Yang cacat boleh sama-sama cacat. Kan ada kita jumpa orang buta kahwin sama orang buta, ada kan. Jadi begitu. Baik, yang ni tuan-tuan, huraian dia panjang kat belakang ni. Jadi tak sempatlah kita baca hari ni. Saya perlukan sekali lagi yang terakhir, baru kita masuk balik bab ibadah. Jadi setakat ni kita berhenti setakat ni dulu, ya. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Sebab kalau saya baca ni ambil 20 minit juga ni. Ada soalan tak? Ya. Tanya solat sunat. Tadi solat para wudu. Kita nak wudu. Ada rumah, kita nak solat haji masuk solat malam tu. Kita boleh sambung tak? Solat sunat wudu dengan solat sunat tahajud. Lepas sambung satu solat ke? Dia tak tuan, dia kena asing-asing. Solat sunat wudu satu, habis 2 rakaat tu bangun sambung solat tahajud, boleh. Kalau dah surau tadi wudu. Kita nak solat sunat apa ni? Wajib. Dia lain-lain, tak sama. Maknanya boleh buat 2 kali lah. Lepas ambil wuduk tu, solat sunat wuduk, lepas tu solat sunat tahiyatul masjid, boleh juga. Tak boleh dia nak lain-lain. Ataupun dalam apa ni, kalau misal kata hari Jumaat kan, hari Jumaat orang dah baca khutbah tu, pada waktu tu masa solat tahiyatul masjid je lah. Maknanya wuduk tu duduk kat rumah. Boleh. Tapi dia tak boleh satu. Ada yang kata boleh satu ke? Okey. Kalau Facebook ada, dia buat satu seminar tentang, dia kata satu solat boleh niat 2 solat sunat dalam wuduk. Dia akan ada satu seminar tentang gabungan satu solat dalam satu niat, dalam 5 niat dalam satu solat. Okey. Bagi link tu dekat Haji Junid, pas kat saya nak tengok. Setakat yang saya duk mengaji, satu solat, satu niat. Yang boleh gabungnya setakat ni puasa, sebab ada kesukaran. Contohnya yang kes puasa 6 dan puasa wajib. Sebab tu dia ada masalah dengan perempuan-perempuan yang haid, yang pusing kat mana pun dia takkan boleh selesai. Dalam kes tu saja. Dalam hal lain, satu ibadah, satu niat. Boleh ya? Tak apa, tuan-tuan bagi link kat saya dulu, bagi saya tengok baik-baik, ya. Sebab nikah dia dia baca dalam adat Negeri Sembilan kan. Suku ni dia tanam dalam nikah dia. Suku yang sama, suku bukan suku. Okey. Suku dalam adat
9 kan. Okey, soalan dia ni dikatakan dalam adat Negeri Sembilan tak digalakkan nikah suku-suku. Jawapan saya itu masalah adat, tak ada dalam agama. Cumanya dalam agama kita ni adalah ulasan daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang nikah yang rapat-rapat sangat. Contoh dia antara sepupu. Yang tu ada sebut. Itu pun bukan pasal halangan. Sebab anjuran dianya terdapat beberapa hadis yang tidak berapa kuat, tetapi disokong oleh para pengkaji, dibimbangi dia masalah jin. Bila dekat sangat sepupu dengan sepupu ni, takut budak-budak tu tak berapa cerdik. Itu saja. Tapi nak kahwin boleh. Tapi masalah suku-suku ni itu lebih pada adat. Tak ada masalah. Lagi? Boleh tak grafik mengenai takbir ulang. Apa dah takbir ulang? Takbir ulang. Takbiratul ula. Buat keterangan sikit. Takbiratul ihram tu ke? Takbir satu memang kan. Kalau Aha. apa ni ada orang kata kalau kita 40 hari itu kita dapat apa ni apa itu kan. Oh, fadilat dia. Fadilah dia. Okey. Memang ada hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat takbiratul ula. Maksudnya takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Saya tak berapa ingat hadis tu. Saya cari dulu hadis tu, saya bagi tahu. Ya. Dia lebih kepada masalah fadilat. Bukan apa tu fadilat. Orang takbiratul ihram dengan imam selama 40 hari contoh dia, kalau tak salah saya, dia tak akan hati dia tak akan berpusing jadi kufur, contoh dia. Tapi saya perlu melihat kepada hadis tu balik. Saya pun tak ingat lama dah. Saya akan lihat pada uraian dia, apa yang dia maksudkan 40 hari itu. Tak maksud takbir tu ni kita bersama imam macam mana? Bersama imam dah. Kalau imam takbir tu kita ada lah. Ya. Bukan masbuk. Kalau imam takbir tu kita ada siap lah. Bersama-sama dengan imam. Mula-mula sekali, maknanya bersama-sama dengan imam awal-awal. Itu maksud dia. Satu lagi tak, ada tak kata kalau kita takbir, imam takbir, boleh imam itu kita boleh takbir. Boleh abad tu kita masuk takbir. Lepas Allahu Akbar, bar tu masuk lagi. Taklah sebelum mana kita masuk dulu imam ada takbir tadi kita dah dapat kita ramal 40 hari ada fadilatnya, tapi kita tengok. Sebelum kita imam takbir, sebelum abad tu kita masuk Allah. Tak boleh. Boleh ya? Kita kena ikut imam. Imam dulu takbir. Tak jauh tu. Dia bila kita mengikut imam buat satu-satu perbuatan dulu baru kita ikut. Tak boleh imam belum takbir kita takbir, tak boleh. Imam takbir dulu baru kita takbir. Sekurang-kurangnya bila Allahu Akbar bar tu baru masuk. Masa Allah tak boleh lagi. Allahu Akbar habis sampai huruf ra tu baru masuk. Pastilah. Ada yang kata gitu kau? Tak apa, bagi tahu. Bukan kita nak kata salah siapa-siapa pun. Kalau ada benda-benda yang perlu semak, kita semak. Itu saja. Lagi? Ada soalan ada. Kau masa fiqh atau tauhid? Okey. Kau masa fiqh kita ada empat mazhab tu. Okey. Hari ni lah saya dapat soalan tu. Okey. So hari ni untuk tauhid dalam tauhid kita ada mazhab juga kan, kita berbeza ada syariah Asy'ariyah ke. So hari ni saya ada soalan orang tanya pasal tauhid 3. Dan yang saya tahu kita berpegang kepada sifat 20. Okey. Macam mana tu Ustaz? Macam mana saya nak bukan saya nak betulkan dia bukan. Maksudnya kita nak bagi tahu kat dia tu yang kita bukan ni betul ke ni? Okey. Soalan dia sekarang ni, ni terakhir kot ya. Soalan dia berkenaan dengan mazhab tauhid. Dalam mazhab fiqh
diketahui kita ada beberapa mazhab yang masyhur, iaitulah mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Dalam mazhab fiqh dikenali sebagai mazhab Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Tauhid 3. So macam mana ni nak dapatkan sikit penjelasan? Baik, dia macam ni. Dalam ahli sunnah wal jamaah yang jumhur, jumhur ni maksudnya yang majoriti. Majoriti daripada mereka termasuk ulama-ulama fiqh daripada mazhab Syafi'i dan lain-lain berpegang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ni Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ni satu aliran. Satu aliran. Dia beza dia ialah asal-asalnya Imam Abu Hasan Asy'ari dalam membincangkan tauhid ni sifat dia sampai 13 saja. Datang Abu Mansur Al-Maturidi tambah lagi 7, jadilah 20. Yang kaunuhu qarin muridan sami'an dan sebagainya itu ditambah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Yang pertama saya nak bagi tahu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi satu aliran. Dan inilah aliran yang majoriti ulama. Di samping tu ada yang belajar tauhid melalui tauhid 3. Tauhid 3 ni ialah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Okey. Kalau kita perhatikan tauhid 3 ni pun ada diamalkan oleh sebahagian ulama. Sebahagian tu pun beramai jugalah yang melalui, yang belajar. Dan tauhid 3 ni dimulakan oleh Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ni dia lahir tahun 600 Hijrah lebih. Sebelum tu tak ada. Kemudian dimasyhurkan lagi oleh satu orang. Ada orang kata dia ulama, ada orang tak iktiraf dia sebagai ulama, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab yang difahami sebagai membawa aliran Wahabi. Itu saja. Baik, walau bagaimanapun kalau tuan tanya saya tentang tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni, memang sebahagian besar ulama melalui dua-dua. Dia belajar sifat 20, dia belajar juga yang tu. Tinggal lagi sebahagian huraian melalui tauhid 3 ni dia membawa kepada masalah. Yang tu kena belajar lain lah. Kena belajar lain. Dia ada masalah sampingan. Asalnya tak apa. Asalnya boleh. Sebab uluhiyah tu, maknanya tauhid uluhiyah mengesakan Allah di sudut dia ni dia yang disembah, dia yang dipanjatkan kesyukuran, dia yang dipanjatkan doa, itu uluhiyah. Rububiyah pula mengesakan Allah di sudut dia menciptakan, dia memberi rezeki dan sebagainya. Tak ada masalah. Dan asma wa sifat sebenarnya mempelajari asmaul husna yang 99 tu. Tiga-tiga ni tak ada masalah. Cumanya untuk peringkat sekarang secara ringkas, kalaulah tuan-tuan belajar tauhid 3 semata-mata dengan melalui cara yang salah, dia boleh bawa masalah lain. Nak belajar boleh cari orang yang betul-betul mahir, yang betul-betul faham. Tak apa. Sebaik-baiknya yang melalui dua-dua aliran. Baru balance. Ya? Menjawab ke? Masalah dia banyak. Kalau saya hurai sekarang ni jadi panjang. Tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok huraian Dr. Ustaz Engku dalam YouTube. Boleh tengok tag Ustaz Engku. Dia ada bincangkan tentang isu yang ada dalam tauhid 3. Boleh beramal tauhid 3, tapi dia ada sikit je tak kena dia boleh lari. Contoh, dalam tauhid 3 ni dalam membincangkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni satu-satu ya tuan-tuan ya. Biar tuan-tuan nampak apa masalah antara penyelewengan dia. Tauhid rububiyah ni asalnya menceritakan tentang mengesakan Allah di sudut dia sebagai Rabb. Maksud Rabb ni, dia Tuhan yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang mengatur segala-gala, dia yang mentadbir dunia, segala-gala dia yang buat. Betul lah tu. Tapi ada satu huraian
dalam kitab-kitab yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan cucu dia kata orang musyrikin juga bertauhid dengan rububiyah. Orang musyrikin kafir zaman dia tu, sebab dalam Quran kata wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka tu maksudnya orang musyrikin, wala in sa'alatahum man, siapa dia, khalaqas samawati wal ard, mencipta langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Lalu mereka mengambil ayat ini mengatakan orang musyrikin itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mana boleh? Tak boleh. Bila sebut tauhid saja, dia tak boleh pecah. Tauhid ni asalnya uluhiyah rububiyah adalah satu. Cumanya kita bincang tu untuk faham. Cumanya mereka kata kaum musyrikin Mekah ni dia mengaku Tuhan tu buat segala-gala, cumanya bila mari suruh sembah Allah dia tak nak. Maka mereka ni bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tak boleh kata gitu, tak boleh. Itu satu daripada penyelewengan dia, daripada banyak perkara lah. Jadi tuan-tuan boleh belajar tauhid tiga boleh, tapi kena tengok juga aspek mana yang boleh menyebabkan jadi penyelewengan. Dan benda yang macam ni, ustaz atas surau pun tiba-tiba bercakap benda yang sama. Dia kata orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mana boleh? Kan berapa banyak kan tokong-tokong dia, patung-patung keliling Mekah tu. Orang macam tu kita kata bertauhid rububiyah, mana boleh? Tak boleh berhidup pun baru tauhid orang yang macam tu. Tuan-tuan faham sekarang ni? Jadi isu ni panjang. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan tengoklah mana-mana YouTube yang ada. Kalau misal kata ada masalah, boleh jumpa saya. Sebab benda ni tak boleh sekejap, dia panjang cerita dia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita mendapat manfaat daripada perbincangan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.